Ya Allah, memang tak sangka betul. Setelah berapa tahun tu? 22 tahun lah kan. 22 tahun akhirnya saya jumpa sahabat saya Syamsuri ni. Last jumpa waktu bertanding pidato tu, jumpa balik semula di Indonesia. Bayangkan, ada hikmah. Bergaduh dengan suami, adalah hikmahnya kot. Hikmahnya beranak. Contoh, bergaduh beranak, tak tahu pasal macam tu kan. Tak adalah, maksudnya janganlah minta bergaduh tu. Maksudnya kadang hikmah Tuhan bagi, ada je ujian datang, anak sakit, rupanya dalam anak sakit tu rupanya nak satukan keluarga. Kadang-kadang macam-macam. Kita kena pandai membaca hikmah. Bak kata orang, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Ada, kita kena baca. Kita kena baca keadaan tu kan. Contohnya, rupa-rupanya dalam Tuhan bagi ujian tu, rupanya nak bagi kita rasa kenikmatannya kan. Bila Tuhan bagi susah-susah tu, rupanya nak bagi rasa rapatnya suami dan isteri tu dalam bersama menghadapi ujian dan dugaan. Macam tu kan. Hidup mesti ada ujian dan dugaan. Kau jangan ingat kau ya kan. Kita tengok rumah tangga kan, rumah tangga artis yang sering digemar-gemburkan kan, sehingga kan Samsul yang tak terbabit pun dikaitkan tu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, Puan Pengerusi Acara, seterusnya div-div kehormat, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Cabaran yang paling besar cabaran yang paling besar hari ini adalah berceramah pada jam 2 suku petang. Ini bukanlah satu perkara yang mudah dengan tahap kita berada dalam dewan yang berbahagia ini, dengan airconnya, dengan suasana yang tenang, dan pada yang dah mula berpeluk tubuh tu, saya nampak tu step-step awal nak tidur lah tu kan? Jadi tak ada masalah tu kan. Itu memang kelebihan orang mendengar ceramah. Dan petang ini topik yang telah dipilih adalah masam masin manis di pejabat. Jadi ini adalah merupakan tajuk yang dipilih khas oleh pihak Bank Islam. Dan sebenarnya terus terang saya cakap, saya pun tak tahu nak cerita apa tentang tajuk ni. Tapi makna kita faham lah bila kata masam masin manis di pejabat ni, maknanya cabaran di pejabat lah. Kalau nak katakan yang mana manis, dia tak sebut pahit, dia sebut masam masin manis kan. Maknanya dia yang buat tajuk ni, dia tak tahan pahit lah. Dia cuma fikir manis, sebab kalau nak kata masin tak baik, ada yang kuat masin kan. Macam saya kuat masin untuk cenderung kepada dapat darah tinggi kan. Ada orang dia suka kepada masam, dia kuat asam kan. Jadi macam mana nak cakap? Jadi mana kita anggap kan, maksudnya adalah merupakan cabaran dalam kita bekerja kan. Contohnya dalam banyak-banyak hari lah kan, banyak-banyak hari, tentulah hari Khamis ni menjadi pilihan kita. Kita seronok hari ni hari Khamis sebab petang ni ada ceramah kan. Bukan sebab ceramah tu, sebab maknanya tak payah kerja macam tu. Tak payah kerja. Jadi itu yang menyeronok kan tu kan. Jadi tahu-tahu kan dah habis ceramah kan, lepas tu ada pula sesi dengan Bank Islam. You all kena tunggu tau, kena tunggu sebab Bank Islam punya slot ni menyeronokkan, dan dia menyediakan hadiah yang pelbagai, termasuk tiket percutian ke Infra. Jadi itu antara yang bagus Bank Islam ni. Dia banyak buat program kan. Dari seluruh setakat ni banyak-banyak pejabat kerajaan yang saya pergi, dan mereka memberikan macam-macam kemudahan, termasuklah yang terbarunya, kalau kita pergi ke Mekah, kita buat kad Bank Islam tabung haji, kita boleh draw duit di Mekah tanpa sebarang charge. Tak ada charge, free of charge, tapi keluar duit kita je lah. Bagus Bank Islam ni, dia sentiasa alert, dan kad dia pun cantik-cantik. Orang kadang saja je buat kad hilang sebab nak kumpulkan kad bank tu.
kat bank Islam gambar rimau, gambar apa, macam-macam lah kan. Yang terbaru tu dia macam kat Starbucks kan, macam tu kan. Dia macam tu kan, ada banyak. Jadi apa sahaja saiz satu jenis organisasi ke tempat kerja, salah satu cabaran besar adalah untuk mendapatkan kerjasama di antara pasukan, kan. Sebab dalam pejabat ni kita tak boleh kerja sendiri, kita perlu bekerja dengan orang lain. Tak ada orang yang boleh bekerja sendiri, dia perlukan orang lain, kan. Doktor gigi pun tak boleh cabut gigi sendiri, pakar bedah pun macam mana hebat dia pun, dia kena orang lain bedah dia. Yang doktor gigi tu dia ada kes terpencil saja, macam Mr. Bean, dia lain, kan. Itu digambarkan saja, diolok-olokkan saja, kan. Jangankan hidup, mati pun kita tak mandi sendiri, kan. Kalau mati sendiri dengan orang gali kubur tu semua lagi lah, kan. Tapi sebenarnya itulah kita ni hidup sebagai hidup bermasyarakat dalam organisasi, sebab organisasi perlu share maklumat yang sama, konsep, matlamat dan tujuan yang sama supaya mereka dapat mencapai matlamat yang nak disusun, kan. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam satu perkara, contoh katalah organisasi macam hari ni, kan. Ada satu organisasi yang saya pergi di Kuala Lumpur. Dia setahun dia akan buat 4 kali sesi ceramah, setiap 3 bulan sekali dia akan buat sesi ceramah pagi sampai petang. Memang dia buat penerapan nilai-nilai murni. Kita nampak benda tu biasa, tetapi rupanya dengan penerapan dia bagi penekanan pada nilai-nilai murni tu, kesan daripada kerjasama dan juga tindak tanduk pekerja dapat dilihat kesan perubahannya setelah 2 tahun bila dia melaksanakan program seperti itu. Tu sebabnya kita nampak program ni macam biasanya. Sebab contoh, bila ada penceramah datang kat depan ni, dia cakap, ada di kalangan kita bila dengar satu perkara tu kena point tu kat kita, kita cakap, betul lah dia cakap, aku tak nak lah buat macam tu, kata kan. Jadi elok tau, dekat majlis ilmu dia jadi elok, dia keluar dia buat perangai pelik macam tu. Jadi dia kena selalu, bila dia selalu, akhirnya dia akan meresap ke dalam indah kita. Kalau hari-hari orang cakap, kau cantik lah, kau ni cantik lah, kau cantik, mula kita tak percaya. Bila dah hari-hari orang cakap cantik, akhirnya dia percaya dia cantik. Itu sebab kita kena cakap benda yang positif selalu, benda yang positif, kan. Macam kita dah biasa makan benda masin, benda tu kita rasa sikit pun kita rasa tak masin, kita garam lagi sebab ada kuat masin. Macam tadi cerita, nak kaitkan balik dengan masa masin manis tadi. Manis tu kemudian. Jadi kalau dalam bekerja kita semua ada matlamat masing-masing, tapi matlamat yang paling baik adalah menjadikan kerja sebagai satu ibadah. Kepada yang bukan Islam, dia akan kerja dengan sebaik mungkin sebab dia yakin dengan fahaman dan agama anutan lain ni, dia faham bahawa buat baik akan dibalas dengan baik. So kita sebagai yang mana yang Islam, dia percaya kebaikan-kebaikan yang kita buat takkan jadi sia-sia. Tentu ada ganjaran daripada Allah, dengan satu syarat, dalam hati ni kena datang satu perasaan ikhlas. Hidup ni dalam dunia ni 5 perkara je. Kalau kita kena ada 5 perkara, kena ada. Kalau nak berjaya dunia akhirat, nak bahagia dunia akhirat, 5 perkara kena ada. Yang pertama yang kena ada apa? Sabar. Dia dah lama dah sampai kat dewan ni, penceramah tak masuk-masuk lagi. Untuk makluman semua, saya sampai on time. Saya sampai tadi sebelum jam 2 saya dah sampai dekat parking tu, tapi lepas tu saya pergi ke surau. Dan saya sampai sebab dah diberitahu oleh Puan Farisha, kira belilah start saya sampai. Saya dah sampai tadi, tapi dibawa ke holding room tu. Orang lain bawa, bukan saya yang nak pergi. Maknanya saya on time, kan. Jadi sampailah masuk dalam tadi, kan. Jadi makna kata, kalau kita tengoklah dalam kita ni, kita sabar. Jangan nak marah, benda ni, nampak ni, benda ni orang ni, kan. Macam senang pada saya pergi ceramah dekat masjid dekat Ijuk. Saya bila sampai, saya takkan terus masuk ke dalam masjid. Saya dah parking tu, saya parking biasa, saya tak parking kat parking penceramah. Masa tu naik Azia pula, parking, orang memang tak perasan lah saya. So lepak dulu, tunggu orang dah azan maghrib, orang dah qamat tu, baru saya masuk dalam. Sebab senang, saya nak sembahyang kat belakang, senang nak jamak dengan isyak sekali. Dah habis saya bagi salam, tiba-tiba yang sebelah tu, pakcik tu tegur saya, penceramah belum sampai ni. Aku dah mula huru-hara dah, aku salah masjid ke apa? Saya pun tanya siapa penceramah dia, kata penceramah ni Samsul Debat. Sudah, dia tak kenal aku. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat, baru nak cakap, kan. Dia cakap dulu, semenjak keluar TV ni lambat sampai ni, kata. Aku pun langsung lah diam. Nak cakap apa lagi, diam je, kan. Saya kena sabar, tak boleh nak marah,
Dia cakap elok sikit ni Samsul Bat tahu, takkan nak kata macam tu kan. Saya diam je. Tak lama tu JK Masjid dah perasan saya, dia kata, saya pun salam pakcik tu, pakcik saya mula dulu nak ceramah dah. Dia pun pandang saya sampai ke depan. Bila saya duduk dekat meja kuliah tu, saya pandang pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Itulah cakap siang, orang kata cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Masalah ni cakap malam bukan dengar, dia pandang dah kan, tapi dia masih cakap. Itu sebab hati-hati dengan apa yang kita cakap. Kadang kau cakap macam tadi lah, ada seorang tu masa bila tadilah dekat surau tadi, ramai ada orang kat dewan tu, saya kat sebelah tu. Dia nampak dia buat dengan dua orang tu, saya ada sebelah, ramai kat dewan. Dia kata Samsul Debat nak ceramah. Ni lah Samsul Debat dia kan, dia tak perasan tu. Sebab kat luar ramai yang cakap saya muda sebelum usia. Macam itulah kan. Kemudian yang kedua, yang kena ada apa? Yang kedua, syukur. Syukur banyak-banyak. Contoh macam dalam bab kerja kan, yang ada dalam dewan ni, yang duduk ni, maknanya kita ada kerja. Dekat luar sana berapa ramai orang tengah undah mandi, hulu kilir, bawa folder file, bawa ke sana kemari, kepit bina, bawa siapkan surat recommendation. Sebab apa? Tengah nak cari kerja pun tak ada. Waktu pengalaman saya bekerja sebagai pengarah undang dulu, kita buka jawatan pembantu takbir, rasa kemas pun sama lah, infra pun sama, buka jawatan kosong, grade N19, kepengeranian dan operasi. Cuba tengok, pembantu takbir, pengeranian dan operasi, memerlukan kelulusan minimum SPM saja, tapi yang minta ada degree, ada master, ada doktor. Sebab orang nak kerja. Malahan waktu saya minta kerja dulu, rupanya ramai macam saya sorok degree. Sebab kalau akan masa saya minta dulu jadi assistant dulu, berat pakai diploma je, yang penting nak dapat kerja dulu. Tapi bila dapat tahu kita ada degree, tempat tu tak akan ambil kita, sebab overqualified. Dia kata overqualified, dan juga dia fikir nanti susah, dia kerja sekejap 2-3 bulan dah dapat kerja lain, dia pergi. Tu dia tak nak. Jadi kena belajar bersyukur. Bersyukur ni kata Imam Al-Ghazali, dia bukan semudah kita gosok dada kita. Syukur tu, syukurlah tu, syukur alhamdulillah. Depan tengok Samsul Debat depan-depan ayat kan, macam mana kau tengok aku kat belakang? Dah memang dia tengok depan kan. Jadi sebenar-benarnya syukur itu ada 4 kata Imam Al-Ghazali, baru boleh kita cakap syukur. Pertama, kita sebut dengan lisan kita, alhamdulillah, satu. Kedua, dalam hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat. Allah bagi nikmat, Tuhan bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk dan perangai mestilah melambangkan kita bersyukur. Contoh, kita syukur kita dapat kerja, perangai ni mestilah kerja betul-betul. Jangan datang lambat, jangan melawan, tak ikut peraturan dan sebagainya. Dan yang keempat, ciri-ciri nak dapatkan sebagai syukur ini, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Tu dia. Jangan buat benda-benda boleh menyebabkan kita kena buang kerja. Jangan tipu klaim, palsukan dokumen, tiru tanda tangan pengarah, contoh. Kan tiba-tiba dah bagi kelulusan dan sebagainya. So perkara ni lah yang perlu kita jaga. So yang kedua sabar. Yang kedua syukur. Yang ketiga sentiasa memandang kepada hikmah. Satu perkara, hikmah. Maknanya apa benda berlaku, kita fikir hikmah. Mesti ada hikmah ni. Ada orang datang hari ni, dia tak tahu pun, dia datangnya, dia tengok kepala surat, dia datang, dia tak tahu pula Samsul Debat yang ceramah. Hikmahnya dapat jumpa Samsul Debat. Contohnya baru ni, yang saya baru sempat berbual dalam bilik tadi, saya sempat pergi ke pesantren di Indonesia, di Jawa Barat baru-baru ni. Hikmah dia waktu saya pergi, selain saya dapat relax, dapat tenangkan diri, saya berjumpa dengan sahabat lama saya, nama dia Encik Syamsuri. Ustaz Syamsuri ni dulu kali terakhir saya jumpa dia pada tahun 2000 tahun 2001. Waktu tu pidato kenegaraan peringkat kebangsaan. Dia mewakili negeri Pahang, saya wakil negeri Sembilan.
bertanding masa tu, bertanding di Ipoh, Perak. Ya Allah, memang tak sangka betul. Setelah berapa tahun tu? 22 tahun lah kan. 22 tahun akhirnya saya jumpa sahabat saya Syamsuri ni. Last jumpa waktu bertanding pidato tu, jumpa balik semula di Indonesia. Bayangkan, ada hikmah. Bergaduh dengan suami, adalah hikmahnya kot. Hikmahnya beranak. Contoh, bergaduh beranak. Tak tu besar macam tu kan? Tak adalah. Maksudnya janganlah minta bergaduh tu. Maksudnya kadang hikmah Tuhan bagi, ada je ujian datang, anak sakit, rupanya dalam anak sakit tu rupanya nak satukan keluarga. Kadang-kadang macam-macam. Kita kena pandai membaca hikmah. Bak kata orang, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Ada, kita kena baca. Kita kena baca keadaan tu kan? Contohnya, rupa-rupanya dalam Tuhan bagi ujian tu, rupanya nak bagi kita rasa kenikmatannya kan? Bila Tuhan bagi susah-susah tu, rupanya nak bagi rasa rapatnya suami dan isteri tu dalam bersama menghadapi ujian dan dugaan. Macam tu kan? Hidup mesti ada ujian dan dugaan. Kau jangan ingat kau ya kan? Kita tengok macam, kita tengok rumah tangga kan, rumah tangga artis yang sering digemar-gemburkan kan, sehingga kan Samsul yang tak terbabit pun dikaitkan kan. Tak, sebenarnya pada saya backing sahabat saya, bukan saya backing dia. Pada saya, kita tak perlu campur tangan, komen lebih-lebih macam kau duduk satu rumah dengan dia kan. Jadi orang naik, bak kata di 9 tu naik polak lah, tahu polak, rimeh lah tengok, macam dah tak ada cerita lain. Wartawan ni nak share perkembangan kes perceraian sipulan-sipulan, buat apa? Banyak lagi benda lain yang lebih berilmiah kan. Banyak lagi yang kita boleh share dengan orang kan. Apa jadi lepas tu korang pula bagi komen emosi, sudahlah inilah ada jantan tak guna apa semua. Benda tak ada orang yang hidupnya tidak diuji. Mana ada rumah tangga yang tak ada masalah? Tolong angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, saya dah kahwin 20 tahun tak ada masalah. Tolong angkat tangan. Yang kat tangan tu kau lah masalahnya. Mesti ada masalah, mesti ada ujian, mesti ada dugaan. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang torang riawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian dan dugaan kan? Macam hari ni kan, tiba-tiba kita kena dengar ceramah pun ujian juga kan? Bukan senang kan. Ada orang tu dah cecek-ceceknya dah mata, aduh kan? Bukan senang. Jangan risau, saya adalah antara penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya. Saya takkan marah kalau ada sesiapa yang nak tidur, sebab itu memang dah kelebihan orang mendengar ceramah. Cuma satu ya, permintaan saya, minta tolong sangat jangan berdengkur, sebab takut ganggu orang sebelah kita. Sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga, jadi tidurlah sama-sama. Macam tu. Masalahnya bila dah tidur kau tak tahu kau berdengkur ke tidak, masalahnya kan? Jadi percaya pada hikmah. Yang keempat, redha. Redha je. Hilang selipar, keluar masjid selipar hilang, dia punya mengamuk lah, macam hilang atau apa, harta pusaka hilang. Wah, selipar tu beli tak berapa ringgit pun, cuma dia marah dia pakai kaki ayam. Itu sebab sekarang ni, isu sekarang ni, ada orang relax je, alah hilang pula, apalah kaki ayam ni lah, nanti kamu singgah lah mana kedai beli. Ada orang macam tu. Siapa yang cuci sifat aku ni, kau ajar lah, biar berkembung perut dia. Terus macam tu, marah, emosi, sebab ia terbabit dengan pengurusan emosi. Saya beberapa hari lepas di Pejabat Agama Islam daerah Tampin, saya bersama dengan Datuk Dr. Fadilah Kamsah, kami kupas tentang pengurusan emosi. Semalam pagi di UTHM, pengurusan emosi tak penat ke marah, tajuk dia. Jadi disebabkan pengurusan emosi lah, anak-anak OKU boleh didera. Kegagalan pengurusan emosi lah, semalam kita tengok dia boleh bakar teman wanitanya hidup-hidup macam tu, bakar, dah mati lah, dia dah bunuh dulu kemudian dia bakar berkali-kali, dia bakar 2 kali. Tu mungkin tertangkap, kalau tak tertangkap mungkin dia datang lagi, bakar lagi, agaknya macam tu lah. Kita pun heran tengok manusia boleh sampai ke tahap tu sebab emosi.
Dia bermula dengan emosi yang tidak dikawal. Berapa ramai orang bila dah buat satu perkara, lepas tu dia menyesal. Saya nak bawa kisah bagaimana kisah Saidina Abu Bakar. Ada yang dah dengar, buat lah tak pernah dengar. Nabi datang menziarahi Saidina Abu Bakar. Masa mereka duduk berbual, Nabi berbual dengan Saidina Abu Bakar, berbual, datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni tak apa dimarah dengan Saidina Abu Bakar, dimaki je. Tuntang dia bagi. Saidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi ni. Kemudian Saidina Abu Bakar pusing pandang dia, bangun pandang dia. Senyap Arab Badui. Bila senyap, dia duduk balik, dia sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Arab Badui tu masuk second round dia maki ni. Saidina Abu Bakar. Ada benda dia tak puas hati apa, tak dia cakap tutang. Sekali lagi Saidina Abu Bakar berhenti berbual dengan Nabi, dia bangun, dia pandang Arab Badui tu. Dia pandang Arab Badui tu, senyap Arab Badui tu, dia duduk, dia sambung berbual dengan Nabi balik. Nabi senyum kali kedua. Tapi bila masuk kali ketiga, Arab Badui tu sambung makian dia kepada Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar bangun kali ni, dia pandang Arab Badui tu, dibalas balik apa yang dia maki tu. Segala binatang yang ada kat kebun itu, daripada unta sampai kambing, semua dia sebut. Maknanya dia sebut dengan kata-kata kesat lah, kata-kata yang menghina lah. Dia melawan balik, dia lawan balik makian Arab Badui itu tadi. Bila dia lawan balik, pada ketika itu Nabi bangun, Nabi berlalu, Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Siapa yang faham tindakan Nabi bangun tanpa memberi salam? Nabi bangun tanpa bagi salam, Nabi pergi. Saya nak bagi tahu semua, jangan risau penceramah kalau dia tanya dia jawab balik semula. Korang buat lah macam nak jawab, buat macam nak jawab je, tak apa. Nabi kalau bangun tinggalkan tempat tu tanpa memberi salam, makna Nabi marah sangat tu. Faham? Macam itulah hebatnya akhlak Nabi. Kita kalau ada yang dalam ni, tiba-tiba seorang tu bangun tak bagi salam keluar, kita tahu dia sakit perut ataupun dia nak lari daripada program ni. Tapi kalau Nabi bangun, Nabi tak bagi salam, Nabi berlalu tanpa bagi salam, itu habis marah lah Nabi tu. Kita ni selagi tak sampai penampar kat muka, kita tak tahu dia marah. Jadi Saidina Abu Bakar terkejut. Saidina Abu Bakar pun berlarilah kejar Nabi. Bila dia kejar Nabi, ya Rasulullah, kau maklumkanlah kepada aku apakah yang salah, jangan kau biarkan aku terkeliru. Apa isu dia? Dia tanya dengan Nabi. Tahu Nabi sebut apa? Ketahuilah wahai saudaraku, wahai Abu Bakar, sewaktu dia menghina kamu, kamu bangun, kamu pandang, kamu tak balas apa-apa, tapi sebaliknya kamu bersabar dan kamu duduk terus berbual dengan aku senyum. Kenapa? Kerana aku melihat sebanyak-banyaknya malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Kemudian bila kali kedua dia maki kamu lagi, kamu bangun, kamu pandang dia, kamu terus juga sabar berbual dengan aku tersenyum lagi kerana aku melihat bertambah-tambah lagi banyaknya malaikat datang, semuanya mendoakan kesejahteraan kamu. Tetapi apabila kamu bangun, kamu balas balik cacian dan makian kepada orang Arab Badui itu tadi, aku bangun kerana aku melihat malaikat tadi memarahi kamu dan tempat malaikat tadi digantikan dengan syaitan dan iblis yang menghasut kamu agar terus-terusan memaki hamun kepada si Arab Badui tadi. Itu sebab bila kita marah, kita perasan tak? Kalau kita marah, lepas tu bila malam tu kita fikir, kenapa aku marah macam tu sangat tadi? Perasan tak? Kita rasa macam kita tak sedar apa kita buat tadi. Kenapalah aku pukul anak aku macam tu? Lepas tu malam tu kita ambil minyak lah, balik dekat sorry lah mama rotan ni, mama saja. Tak pandangan kampung, mama nyampah aku. Sapu kan, dia sapu yang bengkak-bengkak yang dia rotan tadi kan, dia sapu. Dia rasa bersalah sebab ada masanya emosi ni, bila kita emosi maka ada makhluk yang lain yang akan menghasut kita. Kutuk lagi, buat lagi. Kau rotan dia. Itu sebab pengurusan emosi penting. Maknanya tu tajuk lain lah. Maknanya Bank Islam kena fikirkan tajuk tentang pengurusan emosi pula lepas ni. Contohnya, itulah yang berlaku. Kes bunuh, kes penderaan. Orang boleh kerat sampai 20 bahagian, 18-20 bahagian manusia, kemudian campakkan ke dalam gaung. Orang boleh bakar hidup-hidup kan,
bakar hidup-hidup tinggal tulang aja. Ada kes dulu kan, kalau kita ingat Susilawati dulu, ingat tak kan? Lepas tu bunuh orang, masuk dekat dalam tong, kemudian disiminkan. Orang boleh buat. Kenapa sampai tahap macam tu orang boleh buat? Sebab kegagalan menguruskan emosi. Nah, tu sebabnya kadang-kadang kita tak boleh menerima keadaan tu, kita boleh jadi macam tu. Tak boleh terima. Contohlah macam orang kadang-kadang tak boleh terima hakikat yang suaminya sudah tidak ada. Suaminya mati tercokit sudu. Oh, sah lapar makan nasi lemak cilapi daging tadi aku tengok sedap kan, dia punya makan sampai sudu-sudu dia tercokit. Dia talan sedap-sedap kan, contohlah kan. Dia tak boleh terima hakikat. Bukan semua orang boleh menerima tau kehilangan suami tiba-tiba. Mana suami handsome, baik kan, suami ni pandai mengambil hati, pandai bergurau, macam tu kan, romantik. Macam tu lah kerasnya takdir kan? Macam tu lah. Lah aku sebut kau ingat drama je kan? Aku tak tengok orang share di TikTok kan? Dia betul lah macam, jadi mana dia tak boleh terima hakikat. Suami baik, suami ni kalau suami memang perangai macam pelosit apa semua, memang dia tak ada masalah, eloklah dia pergi. Macam tu kan ayat bini dia kan, alhamdulillah dia kan, mudah-mudahan rohmu tenang di sana, dia kata kan ayat dia kan. Tak ada kan. Kalau kita tengok ni, maknanya bukan semua orang boleh terima keadaan maknya meninggalkan dia tiba-tiba. Beza tau maknya sakit dengan mak tiba-tiba tak ada. Oh, jangan main-main. Kalau kadang kita ada orang tua, dia sakit, kemudian makin merosot kesihatan dia, kira boleh macam bersedia lah terima apa kemungkinan kan. Ini tiba-tiba elok makan sama dengan mak kan. Mak lama tak makan dengan kau, contoh makan, dalam makan jaga diri baik-baik tau. Apa-apa hal doakan mak. Mak ni lain macam, punya mak dia besok betul-betul tak ada. Sebab mak dia pergi Bandung kan. Jadi dah baru nak cerita sedih, baru main-main pula Samsul Bat ni. Tak, contoh mak yang pergi selama-lamanya. Bukan semua. Dia jadi apa tau? Dia jadi kita akan cuba adjust sistem badan kita. Ada orang emosi dia terganggu, tak boleh makan, tak selera, dia tak makan, dia jadi kurus kan. Ataupun ada orang tu dia lagi sedih, dia lagi banyak makan, ada kan. Dia punya tahap selera dia tiba-tiba berubah mendadak. Kenapa hidup aku jadi macam ni? Kan, ayam seekor di balun kan? Bayang kan. Jadi makna kata perubahan pada tingkah laku. Emosi ni menyebabkan manusia berubah perangai. Dia bukan pembunuh pun. Macam semalam, budak yang semalam, yang kes yang dibakar girlfriend dia tu, dia tak ada rekod silam pun, tak ada. Tapi disebabkan emosi ni, dan dia akan merenung sepanjang hayat dia, menyesali perbuatan dia tu. Itu yang tak sanggup tu. Tu sebabnya hidup dalam dunia ni, ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, jangan lupa. Semoga Allah balas baik-baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Dan yang kelima, ikhlas. Bila ikhlas, bahagia hidup. Sebab disebutkan bagaimanakah sesungguhnya kemuliaan seseorang itu, kemuliaan seseorang hamba itu terlihat apabila kekuatannya bangun malam untuk solat. Dan keperkasaan seorang hamba Allah ini adalah apabila ketidakbergantungannya kepada manusia. Jadi apa kaitannya dengan ikhlas? Buat satu perkara, usahlah disebabkan nak mengharapkan ganjaran manusia, kita akan kecewa. Saya dah kerja berapa lama dah dekat pejabat ni, kau jangan risau, aku takkan naik pangkatnya. Ayat dia. Sebab mengharapkan pengiktirafan manusia. Naik pangkat ni pengiktirafan manusia kan. Sebenarnya kalau kita kerja nak naik pangkat, kalau semua naik, siapa nak duduk bawah? Habis. Dengan ini saya umumkan berita baik, semua yang ada dalam dewan ni kita isytiharkan kenaikan pangkat, semua jadi pengarah. Tak pitam gitu kan, tak boleh lah. Tentulah ikut turn, seniority, kelayakan dan ada kemampuannya dan sebagainya. Jadi itu sebab kata tadi, kalau dapat naik pangkat, kalau dapat anugerah khidmat cemerlang, itu adalah bonus. Kalau tak dapat, jangan kecewa. Sebab Tuhan kadang-kadang Tuhan tak bagi.
Tuhan tak bagi sebab Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Takut bagi anugerah hikmat cemerlang, lepas tu langsung jadi pemalas abadan abada, selama-lamanya pemalas. Ada orang macam tu, naik pangkat. Orang Malaysia ni kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Macam mana tu? Minta-minta lah aku naik pangkat. Aduh, hai. Sekali naik pangkat, apa ayat dia? Banyak kerja sekarang ni. Memanglah naik pangkat banyaklah kerja. Macam mana pula naik pangkat tak ada kerja? Dia ingat jadi naik pangkat dia boleh arah-arahkan orang aja. Tak, kerja dia still akan banyak. Sebab ikhlas. Kadang-kadang Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi suami yang penyayang. Setiap hari nak masuk bilik berdukung. Anak dia bukan kau. Kau feeling sangat pahal kan. Aduh, tengah hari feeling. Kau tengoklah saiz kau. Macam mana suami kau nak mengikut, silap kau yang dukung suami kau. Tak adalah, betul lah tu. Berdukung, punya romantik. Siap pegang ni, ya. Jom kita tidur. Wah, nampak? Steady tak steady? Kan? Ataupun suami balik rumah, ya. Abang balik ni. Abang, masaklah. Kan tahu kan hidup abang macam mana kalau seharian abang tak nampak wajah isteri abang ni. Kau tak nak geli-geli sangat lah, kau happy ke tak cakap? Tentulah happy. Masalahnya bila suami kau buat macam tu tiba-tiba, apa ayat kau? Tengok, buat terbiat. Suami ni dia bila dah tengok drama Melu untuk Firdaus tu Melu untuk Firdaus 2 kan, dia romantik ala-ala cinta-cinta macam tu kan. Dia pun, siapa nama hero tu? Melu untuk Firdaus, siapa nama hero tu? Merkin. Tengoklah. So jadi dia balik, dia bajet-bajet, abang rindukan Melu, macam tu kan dia kata kan. Jadi bila dia try dialog tu, kau cakap buat terbiat. Sebenarnya bukan buang terbiat, cuba kita jadi positif. Kita sebut ini bukan buang terbiat, tapi nak buang tabiat lama, nak ganti dengan tabiat baru. Macam tu kan. Makan bersuap, suap sendiri, bersilang lah. Nampak tak? Nampak? Makan sama-sama kan. Dia bahagia rumah tangga ni, dia kena ada 4 sama-sama. Pertama, tidur sama-sama. Kadang ada orang dah mula berusia sikit, mula halau suami tidur luar. Dia seorang yang nak conquer katil. Dah lah tak ada totoh, tidur pula atas lantai, selimut tak ada, tarikkan ihram mau balik umrah tu. Putih je, dah macam jenazah rupa suami tu kan. Tidur sama-sama. Ingat tidur sama-sama. Sebab kadang dia tidur ni bukan yang gitu-gitu tu yang mustahak. Ramai yang berfikir gitu-gitu tu apa? Dia yang kadang sentuhan tu, dia letak tu yang wow, dia punya tu, dia punya rasa aura tu kan. Ya, betul. Tidur sama-sama. Yang kedua, makan sama-sama. Betul. Tu sebabnya kalau kat pejabat pun kita makan sama-sama dengan staff tu, kita dapat rapatkan hubungan kita, kenal perangai. Sebab nak kenal member, time makan. Yang paling kau nak kenal member lepas makan. Kau tengok siapa bayar. Ada orang tu daripada mula mereka sudah tak pernah bayar untuk orang. Dia je, terima kasih lah belanja, terima kasih belanja. Dia terima kasih je. Ada tak orang macam tu? Ada. Kita buat, kita tumpang lah, kita share kereta, dapat jimat minyak. Masalahnya dia tak pernah bayar duit minyak tu. Dia menumpang orang aja. Macam tu juga makan sama-sama dalam family pun macam tu. Dia akan akrabkan hubungan. Dan ramai tak tahu bila makan sama dalam family, kalau kita ambil lauk letak dalam pinggan anak kita, anak minta, mak nak ikan tu sikit, kita cubit letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Kena ingat, apatah lagi bagi makan anak mak mentua. Laki kau lah, payah fikir-fikir pula kan. Mikir siapa? Contohnya isteri minta, bang nak tu sayur tu sikit, suami pun ambil, buka mulut. Abang, orang tengok lah, biarlah anak tengok, biar dia tahu kan, you kan isteri I. Yelah. Bila dia suap ya anak, yo, anak tak pernah tengok.
Anak tak pernah tengok suasana tu sebab tak biasa. Makan sama-sama, solat sama-sama. Ni kadang orang perempuan kat rumah lepas nyawa dia je. Orang perempuan ni dia seorang nak masuk syurga ni. Dia bangun pagi, dia ambil wuduk, lepas tu dia pun solat. Lepas tu dia bagi salam kan. Salam. Dia lap muka kan, dia pandang suami dia tak katil. Neraka lah orang tua ni, amboi sedapnya kau neraka kan laki kau. Kejutlah suami tu subuh sesama. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu cara kau kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut, kau mengajak ni. Dia kata jangan. Jadi kejut betul-betul. Dan yang keempat, jalan sama-sama. Itu rahsia dia sebenarnya, jalan sesama. Tahu? Kalau duduk kat Ribangi ni, malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor round taman. Naik motor. Dah, peluk sikit. Okey. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kat belakang, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat simpang utama kat depan sana tu, bocor lah tayar motor tu kan. Ada mula dia bergaduh tu, kau lah ni berat sangat, apa mula abang tak cek angin dulu ke? Turun lah. Tak adalah jauh sangat, dalam 30 km je tu kan. Yang bini ni ngikut di belakang motor tu, suami tolak tak nak pergi bengkel, tak boleh buka, dah malam, tengah malam. Dia ikut di belakang, mula dari rumah dah buka pula helmet, pegang helmet sebelah tergantung macam mana, buka pula tudung dah sebelahnya, dah panas, dah kembang di rambut, jalan ikut suami dia, sengit jalan lah. Sampai dekat kawasan taman perumahan, dia jiran-jiran nampak semua tutup tingkap rapat, kelotak tutup semua. Besok orang tegur lelaki dia, Man, malam tadi kau yang tolak motor tu. Aku tayar bocor. Kenapa? Kau hati-hati, Man. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Dia tu bukan lembaga, bini aku dia tu. Itulah dia kan. Jadi ikhlas. Adalah benda yang kita boleh capai dengan keikhlasan kita. Dan kemudian dalam kita nak bekerja dekat pejabat kita, cabaran kita pertama, cabaran untuk bersikap amanah. Sebab ada je ujian, kita tengah susah, tiba-tiba ada peluang untuk tipu sana tipu sini. Hati-hati, jangan tipu klaim. Klaim tidak menambah pendapatan. Malahan kalau kita tipu klaim, kita dapat pendapatan tambahan yang kita tak buat pun. Dia akan efek kepada keberkatan rezeki. Ingat. Begitu juga jujur. Cabaran untuk jujur di pejabat. Jujur. Kat mana ni? Saya cari awak ni. Bos tanya. Saya ada kat pejabat ni. Saya pergi toilet sekejap. Sebenarnya pergi shopping komplek. Okey, datang sekarang. Saya tengah tunggu. Saya kat pejabat ni. Kelang kabut. Masa tu setengah jam pun sampai. Kau buat apa? Buang air dia. Jangan tipu. Cakap je dengan jujur. Saya keluar sekejap tuan, saya cari barang. Jujur. Begitu juga jaga hubungan satu dengan yang lain. Dekat pejabat, jangan tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Kita jangan tamak, tapi kongsi tak apa. Faham ke tak faham? Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Sebenarnya faham tak faham? Faham. Setuju tak? Tu yang susah tu. Tak, maksud dia tu kongsi ni adalah kongsi benda-benda baik. Contohnya berkongsi kebahagiaan. Contohnya berkongsi makanan, berkongsi rezeki, macam-macam kan? Yang kedua, kalau kita tengok dari segi tu, buang perasaan sombong. Bila dekat pejabat sombong ni susah. Sombong, dia rasa dia syok, dia rasa dia bagus. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh.
Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Ada akal, ilmu, cari, insya-Allah kita akan jadi manusia yang kaya dengan pengetahuan dan boleh bertahan dalam kehidupan ini. Sebab kata Sayyidina Ali, harta lagi banyak harta tu, lagi kita kena jaga dia. Tapi ilmu, lagi banyak ilmu, ilmu akan jaga kita. Harta makin kita belanjakan makin kehabisan, tapi ilmu makin kita belajar makin banyak benda yang kita tak tahu. Kain songket benang sutera, lilit sabolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Bila buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar. Belajar. Dan seterusnya, buang perasaan daripada sombong. Sombong ni sebab tak ke mana. Kalau tengok hakikat dalam dunia ni macam mana hebat pun orang tu, akhirnya dia akan ke bawah juga. Bayangkan, walaupun jawatan dia setinggi-tinggi mana pun jawatan dia, tengok penggal lepas. Siapa sangka satu kali mengundi kita dapat 3 Perdana Menteri. Tak nak beritahu sebagai contoh lah yang paling mudah kita faham. Kan? Apa macam mana? Pemimpin datang dan pergi. Kan? Betul? Pelakon tu jadi hero dulu, hari ni berlakon bawa otak bapak dah. Penyanyi tu sedap mana suara dia, sampai satu tahap dia nyanyi kat kuning kahwin ni lah. Kan? Dia nyanyi dah tak macam dulu, dengan menggigil-gigil dia dah tak terdaya. Kan? Dulu dia punya note dia kalau dia tarik tu sampai ke langit, kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Kan? Kemampuan dah tak sama, tak payah nak sombong-sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Jangan kita dengki. Sebab dengki ni samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Dengki sama artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Seterusnya, apa yang kita kena jaga? Percaya pada hikmah. Ada hikmahnya di sebalik sesuatu perkara. Ada. Kemudian, kebertanggungjawabaan. Bila bekerja, kena tanggungjawab. Ini tak, oh ni bukan kerja aku, dia kerja dia. Oh tak, minta maaf ni dia. Jangan salahkan aku. Tu dia. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut dia sakit? Apa dia? Makan nasi mentah. Kenapa nasi itu mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kak tak panggil. Kenapa kak tak panggil? Pula nak makan. So tahniahlah kerana anda masih hafal lagu tu. Sebab saya saja ya test tadi tengok beraya kau menjawabnya kan. Wah mikir lepas ni apa. Kemas pula tu kan. Tu dia tahu tu. Tapi lagu tu sebenarnya nak mengajar kita supaya jangan menyalahkan orang. Kan? Dia salahkan ni. Dan bayangkan kau orang yang dah dewasa ni masih lagi guna jawapan tu. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil juga. Tetapi dalam banyak-banyak binatang tu ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Bila tanya ular, kenapa kau nak makan katak? Dia jawab 3 kali sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan jawapannya di hujung tu telah dipadam audionya oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Apa yang sebenarnya dia jawab tu. Tapi itulah, kita kena berhenti daripada menyalahkan orang, tapi kita mengakui. Bila bos kenapa tak siap ni? Apa pasal ni? Tak tahu, dia yang letak atas meja saya tak tahu, bukan salah saya. Tapi alangkah lebih baik. Kenapa bukan tak siap kerja? Oh ni memang salah saya, minta maaf, saya terlupa. Okey, sekarang tuan nak saya buat apa? Simple. Kemudian respon yang positif. Respon mesti positif. Apa juga datang. Okey, besok pada jam 2:30 petang kita ada program ceramah di Infra. Minta senarai nama yang dah tersenarai tu sila hadir. Mula kecoh lah, asyik kita kerja jamat, tak ada benda lain ke? Kau banyak kerja lah kat sini nak settle kan? Ada je benda.
kan bila ada surat ni macam tu lah, tapi mana yang nak pencen tu ayat lagi bayan, akak dah nak pencen, kau yang muda ni pergilah. Ada seorang tu pula macam tu je, ayat dia tak habis dulu kan. Sebenarnya tak ada. Kita pun baca balik kat surat tu, tak adalah tulis pada nak bersara sila abaikan surat ni, tak ada pula kan. Positif. Ingat tak kisah 3 ekor katak jatuh dalam perigi? 3 ekor katak jatuh dalam perigi. Katak ni nak keluar daripada perigi tu. Katak yang pertama cuba lompat keluar. Dia cuba lompat, ada seekor katak kat atas. Katak kat atas tu, jangan, tinggi ni, mati kau nanti, jangan. Akhirnya katak yang pertama jatuh mati. Katak kedua pula cuba lompat. Dia kata, jangan, tinggi ni, mati kau nanti. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak yang ketiga. Dia kata, jangan, ya Allah, Islam katak ni. Tinggi, jangan, jatuh kau nanti, jangan. Tapi katak ketiga berjaya keluar daripada perigi tu. Apa beza katak ketiga dengan katak-katak yang lain? Bezanya katak yang ketiga itu pekak. Katak ketiga tu pekak. Dia tak dengar pun apa yang katak kat atas tu cakap. Dia nampak je macam ni. Dia ingat apa? Tinggi lagi. Dia ingat macam tu. Sebenarnya gunakan ayat yang positif. Saya ingat lagi waktu dekat sekolah dulu, ada seorang rakan saya, badan dia gemuk betul, tak ada lawannya dalam dewan ni, tak ada, lelaki. Bila kita tegur dia, kita cuba tukar persepsi dia. 10 kawan plan jumpa dia pada masa berbeza, cakap ayat positif. Jap. Wih, kau nampak kurus ah? Mandai je lah kau, orang pertama. 10 minit lepas tu jumpa seorang lagi kawan. Wih, jap. Stop. Aku nak tengok. Wih, kau nampak kurus ah? Kau ni ada je. Dia dah fikir tu ada 2 orang cakap ni. Lepas tu jumpa orang yang ketiga, keempat kan. Weh, kau nampak kurus ah? Adalah sikit. Dia dah mula percaya. Sampaikan saya orang yang terakhir masa tu nak buat conclusion pada apa? Kejap. Stop. Jap, aku kata dia lain dengan kau ni. Aku rasa kau kurus ni. Macam ni lah, nanti aku ajar kau cara dia. Siap nak ajar cara dia, nampak tak? Maknanya kita kena sentiasa cakap ayat-ayat positif. Kalau kita cakap, kawan yang saya kata tadi kan, cantik, orang ni cantik lah, dia akan percaya dia cantik. Kita cakap, kau tak boleh dia, kau tak payahlah, janganlah, memang tak dapat. Itu sebab kena cari kawan-kawan yang positif. Kau sabar banyak-banyak. Saya ingat tu, waktu mak saya tu, waktu arwah abah saya meninggal. Arwah abah saya meninggal dunia, memang satu benda yang mengejutkan lah kan. Tapi saya nak share satu cerita, orang yang jumpa mak saya. Biasanya kalau orang jumpa orang yang kematian suami, apa agaknya ayat kita? Macam mana? Sabarlah, mudah-mudahan Allah sayangkan dia, macam tu kan. Allah lebih sayangkan suami kamu, sabar Tapi ada satu makcik ni, dia lain betul cakap dengan mak saya. Tahu ayat apa? Dia cakap tadi, engkau rasalah apa aku rasa dia tu. Aku kata lain macam, aku tu peranjat mandang tu. Ada seorang tu boleh cakap macam tu depan semua orang. Bayangkan tu, saya memang takkan lupa lah apa yang dia sebut tu. Kelakar betul. Ada orang macam tu. Kau rasalah pula, aku dah rasa, dia kata. Terlambat tak ada pula. Tu cakap tadi, kita kena datang jumpa orang ni positif. Macam contoh, orang tu dah lama sakit terlantar kan, kita pergi, kawan sepejabat kita pergilah ziarah kan, biasa macam tu. Datang bawa makanan sikit kan. Kau dah berapa lama dah sakit ni? 2 minggu dah, tak bangun. Tak apalah, kau ikut je cakap doktor tu. Aku dulu pun macam tu juga, tapi lepas masuk minggu ketiga nanti okey dah tu. Ya ke? Iya, yang penting kau ikut je makan ubat doktor tu. Terima kasih tau. Macam tu semangat. Ini tanya, kau dah berapa lama dah ni? Dah 2 minggu dah. Kau standby je lah. Aku rasa tak, kawan aku tu macam tu lah. Lepas 2 minggu, esok lusa tu padam dia. Nampak? Ayat tak membantu langsung kan, nampak tak? Ayat yang positif kita kena cakap. Tu sebabnya bila kita kata tak, maka negatif tu dah sampai dulu. Contoh kita cakap, saya minta untuk program ceramah nanti jangan ada siapa pun lewat. Kau jangan risau, ada yang lewat. Jangan ada sesiapa pun lewat, sebab kita gunakan konotasi perkataan negatif kita share pada orang. Saya pesan kat semua, minta tolong esok program ni, minta semua tolong datang awal. Ada lain. Jangan datang lewat, dengan tolong datang awal, gunakan perkataan tolong datang awal. Sebab bila tolong datang awal, kepala dia dah set, nak datang awal tu macam mana maksud dia? Maknanya aku sembahyang dekat sana lah.
supaya aku boleh sampai awal, contoh. Tapi jangan datang lewat. Dia pun terfikir, kalau lewat kenapa, apa jadi ya? Alah, tak ada apa pun. Dia terfikir lah tu. Tok pandailah kita jawab macam ni. Dia dah ada jawapan. Itu sebab beza. Dengan anak-anak pun pastikan kurangkan guna perkataan yang berunsurkan negatif sifat dia kepada anak-anak kita. Kau jangan jadi macam mak kau. Tengok, kan negatif. Kesian kat mak tau, mak tu penat tu, balik kerja masak lagi. Jangan bising-bising sebab kalau kau bising, kalau kau buat mak bising, nanti mak kau bising, abah-abah kau pun kena, faham? Macam tu ayat dia kan. Jadi makna kata macam tu lah. Jadi makna kata dalam pejabat ni, dalam pejabat yang saya kata tadi, yang paling penting sekali kita ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Bekerjanya lillahi ta'ala. Sebab Nabi Muhammad ada sebut dalam satu hadis, dia kata tidak ada dia sebut apa? Sesungguhnya Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Mana tak ada cincai-cincai tau. Hadis Nabi itu sebut Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Mana tak ada istilah main-main dalam Islam sepatutnya. Tak ada istilah janji siap. Tak ada istilah asbol. Tahu asbol? Asal boleh. Janji ada. Okey lah tu. Itu kebiasaan kita. Kita biasa dengar kalau siapa buat rumah kontraktor Melayu, biasalah macam tu ayat dia. Sedangkan mungkin Melayu macam tu, tapi bila Melayu ada added value dia Islam, patutnya jadi lagi baik. Itu sebab Bank Islam tu dia beria buat kerangka-kerangka jelajah satu Malaysia ni, dia explain tentang produk perbankan Islam. Jangan tak tahu dalam produk perbankan Islam ni mendapat sambutan yang sangat baik daripada sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam. Sebab mereka lebih percaya sistem itu lebih daripada sistem riba. Dia kata kenapa kita tak pakai bank lain? Oh, nanti Tuhan Allah marah. Dia kata, dia cakap. So kita pun kenalah buat macam tu. Kan? Lagi satu, bila diurus takbir mengikut sistem Islam, sudah tentu dah memberi kesan yang lebih baik. Jadi nak tahu apa lagi kelebihan-kelebihan bank Islam, maka pastikan anda semua tunggu, jangan ke mana-mana. Sebentar lagi akan ada penerangan daripada pegawai yang berkenaan tentang produk-produk perbankan bank Islam. Saya dah bertahun-tahun dah, dan alhamdulillah setakat ini saya belum lagi menang cabutan bertuah itu. Jadi sesamalah kita berdoa, baik yang pindahan gaji tu ke, baik yang cabutan yang sejuta tu belum lagi berlaku. Jadi saya masih lagi berharap. Mudah-mudahan Tuhan permudahkan urusan tu. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Infra, begitu juga pihak Bank Islam yang sudi mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur menyebut hari ini rasa nak junjung.